kebijakan yang berlaku dan membebankan rakyat hanya boleh dihentikan jika kita tukar kerajaan persekutuan. Barulah kita boleh hapuskan GST. Kita boleh bawa reformasi pendidikan supaya pendidikan itu bermutu dan kosnya tidak membebankan rakyat. Baru kita boleh perkenalkan pelbagai undang-undang supaya ahli politik dan penjawat awam tidak hidup bermewah dengan menggunakan harta rakyat. Sebab itu, pilihan raya kecil kali ini sebenarnya adalah pertembungan di antara Barisan Nasional sebagai kerajaan persekutuan dan Pakatan Harapan sebagai pembangkang persekutuan, kerana hanya Pakatan Harapan yang boleh menggantikan Barisan Nasional sebagai kerajaan persekutuan. Kemenangan parti-parti pembangkang yang lain seperti PAS tidak akan mengubah keadaan, kerana mustahil PAS boleh memenangi cukup kerusi parlimen untuk menewaskan Barisan Nasional. Tambahan pula, kebelakangan ini kita lihat PAS mengalami kemerosotan sokongan dari kalangan pengundi bukan Melayu yang mendadak dan dilihat sebagai tidak mampu untuk mewakili semua rakyat Malaysia. Sebab itu, kemenangan PAS dalam pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar ini jika berlaku akan menambahkan ketidaktentuan politik negara, kerana kita tidak pasti sama ada bila pada tiba masanya PAS akan memutuskan untuk menyokong Barisan Nasional kekal sebagai kerajaan persekutuan sekiranya beberapa syarat yang ditetapkan oleh PAS dipenuhi oleh Barisan Nasional. Oleh sebab itulah Majlis Presiden Pakatan Harapan memutuskan bahawa Pakatan Harapan mesti turut serta dalam pilihan raya kecil kali ini, kerana hanya melalui Pakatan Harapan rakyat berpeluang untuk menukar kerajaan persekutuan. Dan setelah kita teliti pelbagai faktor, Majlis Presiden Pakatan Harapan juga memutuskan parti yang terbaik untuk mewakili Pakatan Harapan di dalam pilihan raya kecil ini adalah Amanah. Sebenarnya Pakatan Harapan telah membuka seluas-luas peluang untuk berunding dengan PAS bagi mengelakkan pertandingan 3 penjuru dalam kedua-dua pilihan raya kecil ini. Cadangan awal Pakatan Harapan ialah supaya PAS bertanding di Kuala Kangsar 1 lawan 1 dan Pakatan Harapan bertanding di Sungai Besar 1 lawan 1 melawan Barisan Nasional. Malangnya isyarat yang kami dapat daripada PAS itu adalah berbeza-beza. Saya dimaklumkan pada kala rundingan masih lagi berjalan dengan wakil kami dengan PAS, ada pimpinan PAS yang telah mengumumkan bahawa PAS tetap akan bertanding di kedua-dua kerusi itu, malah menafikan bahawa rundingan pernah berlaku. Sebab itu perlu ada ketentuan yang jelas mengenai pendirian sesebuah parti pembangkang itu terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga UMNO. Sebahagian besar daripada perbezaan pendapat di antara Pakatan Harapan dan PAS kebelakangan ini adalah berpunca daripada perbezaan pendapat mengenai Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga UMNO. Contohnya ambil misal yang paling mudah, iaitu 1MDB. Pendirian kami di Pakatan Harapan adalah jelas. 1MDB adalah skandal kewangan terbesar yang membebankan rakyat, kerana akhirnya rakyat terpaksa menanggung hutang 1MDB yang berpuluh-puluh bilion itu. Maka Datuk Seri Najib Tun Razak perlu dipertanggungjawabkan dan meletakkan jawatan serta-merta. Tetapi pendekatan yang diambil oleh PAS adalah berbeza. Kerana PAS berpendirian, PAS akan menyokong Datuk Seri Najib dan UMNO dalam perkara-perkara yang PAS berpendapat membawa kebaikan kepada rakyat. Jadi dalam perkara 1MDB ini misalnya,
hampir tidak ada penentangan daripada PAS mengenai 1MDB. Malah ketika ahli-ahli parlimen membuat undi untuk menolak belanjawan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib sebagai isyarat kita mempertanggungjawabkan Datuk Seri Najib di atas kegagalan 1MDB, ahli-ahli parlimen PAS mengambil sikap berkecuali di dalam pengundian tersebut. Ketidaktentuan pendirian PAS berhubung Datuk Seri Najib dan UMNO ini boleh membawa kesan yang besar kepada hasrat rakyat untuk menukar kerajaan persekutuan dalam pilihan raya umum ke-14. Kerana ahli-ahli parlimen PAS ini sebenarnya adalah kunci kepada Datuk Seri Najib untuk mendapatkan kembali undi 2/3 di dalam parlimen untuk menambah kerusi-kerusi parlimen yang baru melalui persempadanan semula yang sudah tentu akan memberi kelebihan kepada UMNO Barisan Nasional. Kedudukan di dalam Dewan Rakyat sekarang adalah begini. UMNO Barisan Nasional 132 kerusi. Pakatan Harapan ada 73 kerusi. PAS ada 14 kerusi. Satu bebas iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim dan 2 lagi kerusi Sungai Besar dan Kuala Kangsar akan ditentukan dalam pilihan raya kecil ini. Untuk Datuk Seri Najib mendapatkan kembali undi 2/3 untuk meluluskan persempadanan semula itu, beliau memerlukan sekurang-kurangnya 148 kerusi parlimen. Sekarang ini mungkin Datuk Seri Najib tidak yakin untuk membentangkan penambahan semula, penambahan kerusi-kerusi parlimen baru itu kerana ada ahli-ahli parlimen PAS seperti Datuk Mahfuz yang menunjukkan kecenderungan untuk membuat keputusan secara bebas. Mungkin sekarang ini ada ahli-ahli parlimen PAS yang akan menolak pembentangan menambah kerusi parlimen baru yang berat sebelah kepada UMNO Barisan Nasional. Tetapi jika PAS mendapat kerusi parlimen baru, dapat kerusi yang lebih, ada kemungkinan Datuk Seri Najib akan dapat balik undi 2/3 di parlimen itu sekiranya ada tawaran-tawaran Datuk Seri Najib yang dipersetujui oleh PAS, yang dikira oleh PAS itu mendatangkan kebaikan dan itu dijadikan tukaran kepada PAS menyokong pembentangan, menambahkan kerusi parlimen baru melalui persempadanan semula yang akan memenangkan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saya harap rakyat memahami pendirian Pakatan Harapan bahawa ketidaktentuan PAS terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga UMNO ini boleh menggagalkan hasrat rakyat untuk menukar kerajaan persekutuan kerana pendirian PAS itu berubah-ubah, bertukar-tukar mengikut keadaan. Ada masanya PAS menyokong langkah Datuk Seri Najib dan UMNO atas dasar itu mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Ada masanya pula PAS menentang. Apa yang akan jadi sekiranya semasa Datuk Seri Najib membentangkan penambahan kerusi parlimen baru melalui persempadanan semula, PAS mengambil pendirian itu satu langkah yang baik untuk rakyat dan memutuskan untuk menyokong menambah kerusi-kerusi parlimen baru itu. Justru pertembungan dalam kedua-dua pilihan raya kecil ini adalah di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kemenangan kepada PAS di dalam kedua-dua pilihan raya kecil ini bukanlah satu tamparan kepada Datuk Seri Najib ataupun UMNO. Tamparan itu hanya datang jika Pakatan Harapan yang menang kerana kamilah yang tetap dengan pendirian UMNO Barisan Nasional mesti dikalahkan.
kerajaan persekutuan mesti ditukar untuk membela dan menyelamatkan rakyat. Jadi, maka pimpinan Pakatan Harapan tidak ada pilihan lain kecuali masuk gelanggang kali ini, kerana kita tahu bahawa Pakatan Harapanlah satu-satunya harapan dan peluang rakyat untuk mengalahkan Barisan Nasional dan menukar kerajaan di Putrajaya.